A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, mempertemukan kita pada pagi ini di dalam episod baharu rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya ada dua, taqarrub iaitu mendekatkan diri kepada Allah dan juga ta'abbud untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, ilmu yang kita dapat ini menjadi pedoman dan juga panduan kehidupan kita, seterusnya menjadi amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi bertemu lagi kita pada pagi ini dan saya tidak keseorangan seperti biasa. Kita sudah semestinya membawakan bersama dengan kita panel-panel yang cukup hebat dan juga tersohor di Malaysia. Dan pada pagi ini saya tidak keseorangan, bersama dengan saya yang berbahagia Al-Fadil Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, Datuk lama tu jumpa Datuk. Sihat Datuk? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, pada pagi ini saya bersama dengan Datuk Dr. Zahazan Muhammad akan membawakan satu topik berkaitan dengan silibus kita, hadis dan amalan. Topiknya ialah hidup ibarat roda. Dan saudara sekalian, anda juga boleh menontonkan siaran hari ini secara high definition ataupun HD di www.tonton.com.my. Jadi jom tanpa membuang masa lagi, sebagai pendahuluannya kita nak dengarlah Datuk dan juga saudara sekalian, apakah di antara hadis yang kita nak bincangkan pada pagi ini Datuk? Silakan Datuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia mengantara kita pada pagi ini moderator kita Dai Luqman yang dikasihi ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton, dan tak lupa kepada para kru yang banyak jasanya kepada kita dah ya. Tanpa mereka tak ke manalah kita sebenarnya, penerbit semua yang hadir. Jadi hadis yang dimaksudkan pada waktu ni saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk merenunginya, iaitulah sabda Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim. Saya saja tunjuk pada tuan-tuan ini namanya Sahih Muslim. Kitab ni dah 30 tahun saya miliki tuan-tuan, tengok dah uzur Baik. Dalam hadis ini satu daripada Abu Muawiyah Al-Amash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini namanya sanad hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusi' bihi nasabuh." Baik dengar baik tuan-tuan dan puan, ini hadis sahih riwayat Muslim dan juga imam-imam hadis yang lain sebenarnya ya. Iaitulah siapa yang memudahkan untuk seseorang mukmin dalam kesusahan yang dialaminya di dunia, maka Allah akan permudahkan untuknya kesusahan pada hari akhirat. Sesiapa yang memudahkan untuk orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia juga akhirat. Sesiapa yang menutup keaiban seorang Muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia juga di akhirat. Dan sentiasalah Allah itu membantu seseorang hamba selagi dia membantu saudaranya. Dan sesiapa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkannya dengan setiap jalan yang dilalui itu jalannya ke syurga. Dan tidaklah berhimpun satu golongan di rumah daripada rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah, mempelajarinya bersama-sama, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan.
dan Allah beri kepada mereka ni rahmat, dan Allah akan menghantar para malaikat untuk menaungi mereka, dan yang paling istimewa Allah akan menyebut mereka di sisi hamba-hambanya di langit. Wa man batta'a bihi a'maluhu lam yusi' bihi nasabuh. Sesiapa yang terlambat dengan sebab amalannya, maka keturunannya tidak dapat membantunya. Ini hadis yang menceritakan tentang keutamaan dalam kehidupan ni kita berniat berusaha melakukan kebaikan untuk orang-orang lain. Ya, sebagai satu mukadimah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, ringkas, tepat dan padat, satu hadis yang panjang namun intipati di dalamnya itu cukup memberikan kita satu gambaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan kepada kita di atas kebaikan kita di dalam melakukan ataupun membantu orang yang lain, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, satu perkongsian yang menarik berkaitan dengan hidup ibarat roda. Jadi jom kita nak beralih untuk meraihkan soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita, iaitu daripada saudari Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, adakah istilah hidup ibarat roda itu berkait dengan hidupan seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan kesilapan kepada makhluk sehingga berlaku perkara yang buruk kepadanya kembali? Bolehkah menyatakan hukum karma itu seperti hidup ibarat roda yang boleh berlaku bila-bila masa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Datuk. Berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, ada kaitan dengan hidup ibarat roda, soalan daripada Hana ni. Iaitulah bila Allah menceritakan tentang keadaan orang Islam yang tewas dalam peperangan Uhud. Mereka memang tewas sebenarnya kerana mereka enggan mematuhi perintah Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat 140 surah Ali Imran. Ayat ni kalau kita baca boleh syahdu, boleh menangis kita. Ya, itu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Apabila satu musibah itu menimpa mereka, ia juga menimpa kamu. Menimpa kamu dan menimpa mereka. Kerana itulah hari-hari yang kami berikan kepada manusia. Mana ada hari kamu berada di atas, ada hari kamu berada di bawah. Akibat daripada tidak taat perintah Nabi SAW untuk kekal di atas bukit pemanah itu, maka para sahabat, sebahagian mereka, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada kalangan kamu yang cintakan dunia, kamu merebut harta dunia, maka aku bagi kamu. Dan kamu kalah dalam perangan tersebut, aku tidak bersama dengan kamu. Ya, jadi ayat ini menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa ada kalanya Allah memberi kepada kita apa yang kita nak. Ada kalanya kita tak dapat apa yang kita nak. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Apapun dalam Islam ini diajar kita bahawa dunia merupakan dar ibtila. Dunia ini merupakan tempat untuk pengujian. Walaysa daran lil jaza. Dunia ni bukan laisatid daran lil jaza, bukan dunia ni tempat untuk menerima balasan, tidak. Ada perkara yang memang Allah segerakan balasannya. Sebagai contohnya apa? Doa orang yang dizalimi, doa seorang ayah untuk anak, kadang-kadang dalam perkara berkaitan dengan buat baik kepada ibu bapa. Semua kebaikan yang kita buat tu tuan-tuan, Allah SWT beri balasan kebanyakannya di akhirat. Namun demikian ada satu kata-kata oleh para ulama, innallaha akram min an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Allah Taala ni maha mulia. Allah Taala tidak akan membiarkan balasan kebaikan yang kau lakukan di dunia wahai saudara ditangguhkan sampai ke akhirat. Ada perkara-perkara yang Allah bagi awal. Jadi dalam konteks ini kita umat Islam tidak ada hukum karma. Yang ada dalam Islam, kita buat satu perkara tu, kita buat kebaikan, Allah pasti balas kebaikan juga. Sama ada dunia akhirat, kita kena yakin. Cuma dalam konteks ini memang betul lah, kehidupan kita pada hari ini kita senang, tapi kita tak tahu sampai bila kita senang. Ya, kadang kita lihat orang keliling kita, orang kat kampung tu, mereka berjaya, belajar tinggi, kemudian menguasai tempat-tempat tertentu, dapat pangkat tinggi dalam jawatan tertentu, pakai kereta mewah tertentu 20 tahun lalu. Tapi bila kita jumpa pada hari ini, mungkin dah jadi orang biasa-biasa kot. Orang lain pula yang Allah bagi peluang untuk naik cemerlang, berjaya dalam kehidupan, maka itulah dia kehidupan. Ya, yang sebenarnya kita berada di tahap kekuatan, kemudian Allah jadikan kita lemah. Jadi macam budak-budak balik semula. Maka itulah dia supaya kita insaf dan kita ingat bahawa semua benda itu bukan yang kita nak, tapi apa yang Allah SWT kehendaki. Allahu Akbar. Jadi Datuk, ada juga yang orang yang pada zaman sekarang ni, mereka mempercayai tentang hukum karma ni, Datuk. Adakah dibenarkan dari sisi Islam? Sebagai orang Islam, kita berdoa kepada Allah untuk dapat yang terbaik. Dan kita buat yang terbaik. Seperti yang telah digambarkan tadi,
bahawa dalam hidup ini kadang-kadang ada perkara yang Allah dahulukan, Allah beri kebaikan itu balasannya di dunia lagi sebelum akhirat. Kita pun tahu kan kisah bagaimana 3 orang tersekat dalam gua kan. Maka masuk dalam gua, mereka bersahabat pergi ke satu tempat, tengok hujan turun, masuk dalam gua, diceritakan dalam hadis sahih. Maka tiba-tiba mereka duduk dalam gua itu, datang hujan lebat, tergelongsorlah batu besar tutup pintu gua kan. Maka ketiga-tiga mereka tercengang, kebingungan, apa nak buat ni. Maka ketiga-tiga kata mereka bertawasul dengan amal saleh yang kita lakukan. Jadi berhenti kat sini, kata para ulama berpandukan kepada pendapat Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ada kebenaran untuk kita dapat kebaikan itu bila kita minta kepada Allah, disegerakan balasannya. Kan kita tahu kisah tu tuan-tuan kan. Saya lanjutkan sikit kisah itu. Mungkin sebahagian besar kita tahu kisah, tapi kita kena ingat dalam kisah yang dikemukakan itu, lelaki yang pertama ni berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku punya ibu ayah yang aku jaga bersungguh-sungguh. Setiap kali aku bawa makanan pulang ke rumah, aku tidak akan bagi kepada isi anak-anakku makan, melainkan mereka makan terlebih dahulu. Pada satu hari aku pulang terlambat, maka ayah ibu sudah tertidur, keletihan, nunggu agaknya. Maka aku pun tidak ada pilihan untuk berikan kepada anak isi aku. Tidak sekali, aku menanti mereka. Aku kata pada anak isi aku, tunggu sampai ayah ibu makan dulu. Aku tunggu sampai ke pagi, anak isiku kelaparan. Mereka menangis bahagiannya kerana kelaparan. Tidak juga aku pedulikan. Aku tunggu ayah ibu bangun. Bila ayah ibu bangun pada waktu pagi, aku bagi mereka makan, bakinya barulah untuk anak isiku. Ya Allah, kalau ini satu kebaikan, selamatkan kami dari musibah ni, wahai Tuhan. Allah pun menggolekkan batu tu sikit, tapi tak boleh keluar lagi. Untuk sambungan tu Datuk, ada lagi 2 lagi tu. Pemuda, bagaimanakah akhirnya mereka dapat keluar? Kita nak tahu dengan lebih lanjut, namun sebelum itu kita berehat sebentar. Terus kekal bersama kami, Tanyalah Ustaz Biar Tahu yang keliru kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mengambil iktibar daripada sepotong hadis berkaitan dengan silibus kita, hadis amalan, iaitu hidup ibarat roda. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi pada pagi ini. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan topik kita, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, yang berbagai Datuk ada berkongsi dengan kita satu kisah daripada hadis yang sahih berkaitan dengan 3 pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua. Jadi kita nak dengar lanjutan kisah tersebut. Jom sama-sama kita dengar. Silakan Datuk. Da'i Luqman dan para penonton yang dimuliakan sekalian, penerbit, sahabat yang dimuliakan Allah. Dalam hadis ini Nabi menceritakan yang pertama tadi, dia telah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya ayah, ya ibu yang aku jaga, aku raikan. Aku mengenepikan isi dan anak-anakku demi mereka. Maka aku telah beri mereka makan, habis makan, makanan yang sisa baki itulah untuk isi anakku. Secara aku buat begitu. Yalah, orang tua makan banyak mana sangat kan, kan? Maka akhirnya Allah pun dengan rahmatnya mendahulukan kebaikan yang dibuat itu untuk akhirat tu. Tapi ada advance-nya. Maka batu itu pun berbelit sedikit, tapi mereka tak boleh keluar lagi. Yang kedua pula tiba gilirannya untuk berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku ni adalah seorang lelaki yang kaya. Aku punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik jelita. Aku tergila-gilakan dia. Dan aku pernah mengajak dia untuk berzina, tapi dia tidak mahu. Sehinggalah satu ketika, wahai Tuhan, dia dalam keadaan kesempitan. Dia datang minta tolong kepada aku dan aku mensyaratkan untuk bantuan diberikan 100 dinar itu, dia mesti tidur bersama dengan aku. Maka dia pun terpaksa bersetuju. Ya Allah tuan-tuan, saya baca hadis ni boleh menangis tuan-tuan.
Kerana ada orang kadang-kadang dia terpaksa buat jahat kerana dia tidak ada pilihan. Ya, memanglah kita kata dalam bentuk iman tak boleh melakukan zina, tapi ya Allah ya Tuhan, moga Allah peliharalah keturunan kita daripada perkara semikian. Jadi nampaknya perempuan ni terdesak. Maka dia berkata kepada sepupunya, baik, aku akan terima permintaanmu, kau bagi aku 1 dinar, aku akan tidur bersama kau. Maka pada waktu yang dijanjikan, duduklah lelaki ini di hadapan perempuan sepupunya itu dalam keadaan seperti seorang suami dengan isinya. Kita faham maksud hadis ni kan. Dan dijanjikan 100 dinar untuk pulangan. Tiba-tiba pada saat terakhir sebelum perbuatan haram itu berlaku, wahai Tuhan, perempuan itu berkata, menjerit, dia berkata, wahai sepupuku, aku buat benda ni terpaksa. Janganlah kau tanggalkan cincin itu melainkan dengan haknya. Maknanya maksud kat situ, janganlah kau melakukan perkara haram ni, kerana aku memang terpaksa sebenarnya. Maka lelaki ni pun tersentak, malu dia. Nah, dia pun melompat pergi ambil pakaiannya, agaknya begitulah. Dia berkata pada sepupunya perempuan yang cantik jelita itu, ayo ambillah engkau harta itu. Aku malu pada Allah, aku takkan buat apa-apa pada engkau. Aku pergi meninggalkannya. Ya Allah, kalau itu aku buat kerana takut pada engkau, kau jadikan pahala itu bagilah sedikit kepada kami kat dunia dalam saat kesusahan ini. Allah menggolekkan batu tu sedikit lagi. Tapi mereka masih tak boleh keluar. Ini cerita balasan kat dunia, tuan-tuan. Ni orang kata karma, kita dalam Islam tak ada karma, tapi kita beriman bahawa Allah Maha berkuasa untuk memberikan kebaikan kepada seorang sebelum akhirat lagi. Maka yang ketiga pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku ni seorang majikan. Aku seorang majikan. Aku mempunyai ramai pekerja. Maka pada hari itu aku terlambat bagi gaji pekerjaku. Dan banyak riwayat lah ya. Bukan dalam Bukhari Muslim saja, bahkan riwayat lain pun menceritakan mungkin terlambat. Ya, kadang-kadang jadi majikan ni susah tuan-tuan tu. Jadi pekerja senang ya, beranak 3 bulan cuti. Gaji penuh. Majikan yang botak kepala fikir bagaimana nak menyediakan habuan masing-masing. Nanti hujung tahun ada bonus. Yalah, orang nak masuk sekolah dan sebagainya, air raya. Boleh botak kepala tuan-tuan jadi majikan. Tapi majikan ni punya tabahnya dia mungkin terlambat bagi habuan pekerja pada hari itu, lalu seorang daripadanya tidak datang ambil. Dia ambil wang peruntukan gaji untuk pekerja itu, diinvestkan. Menunjukkan tangan dia ni memang tangan businessman, business minded. Dia ambil hasil itu, dilaburkan dan jadi satu perniagaan baru. Diceritakan dalam hadis lembah. Maknanya satu kawasan yang subur. Pokok-pokoknya, ternakannya, pekerjanya, complete, package. Beberapa waktu kemudian, agaknya lama lah ya, mungkin bertahun-tahun agaknya. Orang invest mana setahun 2 dapat hasil ni kan. Maka pekerja tu datang. Assalamualaikum warahmatullahi bos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam kenal je muka ni. Agaknya begitulah ya. Bos, saya pekerja bos dulu. Ni tak satu masa dulu saya tak ambil habuan gaji saya. Oh ya, tak ya. Maka tanpa berlengah lagi, wahai Tuhan, aku tunjukkan kepada dia itu. Lembah, pekerja, ternakan, pokok-pokok, semua milik kau. Pekerja tu bertanya kepada saya berkali-kali, wahai Tuhan, ya ke bos? Ya. Ya ke bos? Kalau kita ni sepatutnya bagi peruntukan yang tetapkan gaji 2,000 lah bagi kan. 20 tahun ke, itulah hak kau kan. Tapi tak, tuan-tuan. Ini bos punya beriman kepada Allah, yakinnya akhirat. Dia kata pada pekerja itu, itulah kau punya. Dia ambil, wahai Tuhan. Satu pun dia tak bagi pada aku. Orang ni, orang budi kita bahasa kan. Betul tak? Bagilah sikit. Tiap-tiap hari orang hantar pada kita kodok, kita bagi pinggan kosong je pulang. Tak patut sangat, tuan-tuan. Tapi dalam hadis cerita begitu. Kalau kita baca syarah hadis lagi, kita boleh tergelak, boleh menangis, boleh. Sampai isterinya bertanya kepada dia, bang, takkan tak ada apa-apa untuk kita? Bang, ni itulah isteri kita bertanya kepada kita kan. Awak ada isteri, tahulah. Untuk isterinya kreatif berfikir. Puas Maka dia kata tak ada apa, Allah ada. Wahai Tuhan, ini semua aku yakin akhirat ada. Tapi untuk kami kat dunia ni, apa salah bagi sikit kami pelepasan. Advance orang kata Maka Allah pun menggolekkan batu itu, mereka boleh keluar. Cerita ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita tawassul dengan amal saleh yang kita lakukan untuk melepaskan kita dalam hajat-hajat duniawi sebelum ukhrawi. Mana dunia lagi kita boleh dapat bahagian, sebelum akhirat yang kita yakin memang ada balasan baik untuk setiap orang yang melakukan kebaikan. Itu sebab Allah menyatakan dalam surah Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa yang beramal saleh, beramal baik, lelaki perempuan, dalam keadaan beriman pada kami pasti bagi kepadanya kehidupan yang baik sebelum akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Kata para ulama tafsir, keberkatan yang akan mengalir dalam hidup. Maknanya inilah kebaikan-kebaikan yang kau akan nikmati sebelum akhirat nanti. Wallahu a'lam. Allah. Jadi tidak ada istilah karma di dalam kehidupan seorang mukmin, melainkan apa yang Allah berikan itu adalah di atas mungkin salah satu disebabkan oleh amal soleh yang kita pernah lakukan. InsyaAllah mudah terjawab soalan tersebut. Kita balik Datuk dengan soalan berikutnya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga, tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apabila hidup ini diibaratkan seperti roda, adakah bermakna setiap perkara yang berlaku sama ada yang baik atau yang buruk merupakan satu ujian daripada Maha Pencipta kepada setiap hambanya? Ustaz, bagaimana kita mahu kaitkan hidup ibarat roda dengan hadis Nabi tentang rebut 5 perkara sebelum 5 perkara? Terima kasih atas pencerahan. Silakan Datuk. Jadi seperti yang kita telah ketahui tadi, bahawasanya Allah Taala berhak untuk memberi pada apa kita sahaja. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Kita tak boleh mempersoalkan apa Allah Taala apa yang diberi. Ya, orang tu diberikan kepadanya imma yu'ajjalahu fid dunya wa imma yudakhar lahu fil ukhra. Dalam berdoa kita kepada Allah Taala, ada orang doa Allah makbulkan segera hajatnya. Ada orang doa belum lagi dimakbulkan oleh Allah. Tapi kena ingat bahawa banyak kebaikan yang kita peroleh selain daripada doa asas yang kita minta kepada Allah itu. Itu sebab pernah tanya kepada seorang ahli tafsir yang terkemuka Nusantara, Allahyarham Profesor Hamka. Berkata kepadanya, seorang bertanya kepadanya, Tuan Guru, saya minta banyak pada Allah, Allah tak bagi pun. Lalu Tuan Guru jawab padanya, kau ada rumah? Tak ada. Ada elektrik tak kat rumah? Ada. Ada air tak kat rumah? Ada. Ada isteri? Tak ada. Itu semua nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ayat ni kita baca, kita bentangkan, kata Dr. Fadil Samarai, wa in ta'udu ni'matallah. Kalau kamu kira nikmat Allah satu saja, kamu tidak akan terfikir. Begitu kompleksnya nikmat yang Allah berikan. Kira semua orang ada kerja. Tapi kerja dekat kerja boleh semayang. Dapat rezeki yang halal. Kawan-kawan baik-baik. Dalam satu bentuk nikmat itu ada berbagai-bagai cabangnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, balik pada soalan dikemukakan ni, bahawa apa yang diberikan oleh Allah Taala itu baik, buruk, semua merupakan ujian, semua merupakan nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar. Ia ada satu cerita dibawakan oleh Ibn Abi Dunya. Ada satu keluarga, mereka punya keldai. Punya seekor anjing, memiliki seekor ayam jantan. Binatang-binatang yang digunakan untuk tujuan. Anjing jaga kebun, keldai untuk bawa barang, ayam ni untuk mengejut mereka waktu subuh. Tiba-tiba pada satu malam, tuan-tuan dimuliakan sekalian, pada satu hari ketiga-tiga binatang ini mati. Segala serang keldai mati, anjing tu tiba-tiba mati, ayam jantan mati. Sedihlah mereka satu keluarga. Tak adalah bunyi pagi-pagi ayam berkokok sebagainya. Diceritakan Ibn Abi Dunya. Tuan-tuan, beberapa waktu selepas itu, seminggu lebih kurang, tiba-tiba datang perompak. Perompak merampas habis semua kat kampung itu, dibakarnya rumah rakyat hidup-hidup. Mati bergelimpangan mereka. Tapi keluarga itu selamat. Mereka pun heran, kenapa kita selamat ni? Rupa-rupanya semua jiran tangga yang dibakar, ditangkap, diambil hartanya kerana rumah mereka ada binatang haiwan ternak yang berbunyi bising. Jadi rumah mereka damai pada waktu itu, tak ada apa pun. Jadi perompak nak masuk pun tak ada apa. Tak ada anjing, rumah ni orang miskin. Dia tak ada keldai buat bising. Ya, tak ada ayam berkokok dan sebagainya. Maka itu tuan-tuan, dalam musibah yang berlaku pun banyak nikmat sebenarnya yang kita tak sedar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, memang ada hadis Nabi SAW tentang peringatan tentang 5 perkara sebelum 5 perkara ni. Ada banyak hadis, contohnya riwayat Al-Hakim, Tabarani, bahawa Nabi bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama Nabi nyatakan, iaitu syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum hari tua. Orang muda macam dah, ya. Wasihataka qabla sakamik. Sihat kamu sebelum sakit kamu. Wa ghinaka qabla fakrik. Kaya kamu sebelum miskin kamu. Wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu lapang sebelum datangnya waktu sempit. Dan akhir sekali, wa hayataka qabla mautik. Hayat kamu sebelum mati kamu. Isi semua benda itu dengan kebaikan. Andai ada kesusahan, abaikan dan minta tolong dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Saudara sekalian, 5 perkara, rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ini Datuk, berbalik juga dengan 5 perkara sebelum 5 perkara. Adakah bermaksud di situ 5 perkara yang selepas 5 perkara tersebut adalah perkara yang bersifat negatif, Datuk? Ya, Nabi SAW menjadikan konotasi daripada penjelasan kat sini supaya kita ni jangan jadi orang
orang yang leka. Jangan jadi orang yang bertangguh-tangguh. Wah, tak apa, nanti dululah. Kemudianlah. Ya, masjid dekat dengan rumah azan setiap hari kita dengar, kena tak pergi sembahyang. Tak apa, nanti sikit hari lah. Segan lah, kemudian sikit lah, nanti bila pencen lah. Siapa tahu kita akan mati sebelum pencen. Sebagai contohnya. Jadi gambaran yang diberikan itu bahawa kehidupan ni macam roda. Ada kaya senang, ada kaya susah. Ada orang yang kita tahu kaya raya tapi pada hari ini mungkin jatuh miskin. Ada orang dahulu sihat bukan main ni, tiba ini kita pun tidak tahu bedridden, di atas katil terbaring. Ya, ada orang yang dahulu memang masa lapangnya banyak tapi sekarang banyak perkara yang kena diuruskan. Tak sama dengan waktu sebelumnya. Jadi memang kehidupan itu ibarat roda, akan tiba ketika seperti itu. Hanya sedikit saja manusia yang tidak dikurniakan waktu seperti itu, contohnya belum tu dah meninggal dunia. Maka dia tak menghargai itu lah. Kan? Jadi kebanyakannya ikut pada undang-undang yang Allah jadikannya, rules of laws-nya, mestilah kita akan melalui waktu-waktu tersebut. Jadi buatlah persiapan untuk mengalaminya. Allah. Jadi dua kata kunci situ, satu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna, dan yang keduanya jangan bertangguh dalam kita melakukan kebaikan juga amalan soleh. Jadi insya-Allah jelas jawapan bagi soalan daripada Puan Intan Zurina kita. Baik, kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita hidup ibarat roda. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu dan juga iktibar di sebalik hadis berkaitan dengan hidup ibarat roda. Alhamdulillah, jom sama-sama kita di samping ambil ilmu, kita juga kongsi ilmu. Caranya cukup mudah. Kita mungkin tak boleh nak bercakap, berceramah sebagainya, namun kita boleh menekan butang kongsi, tekan butang share ramai-ramai. Jom sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya, insya-Allah, daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua manusia berjuang dengan ujian masing-masing dan kehidupan adalah ibarat roda. Bagaimana untuk menjadikan Allah adalah sebaik-baik penolong kepada hamba-Nya dalam keadaan senang dan susah? Semua orang ada masa silam. Tidak semestinya tidak boleh mencipta masa depan yang lebih baik. Jangan mengata orang nanti berbalik kepada kita. Jangan buruk sangka nanti dapat dosa sia-sia. Jangan menghina. Kita pun tak sebaik mana. Muhasabah diri. Yang buruk diperbaiki, yang baik diteladani. Mohon komen Ustaz. Syukran. #biar tahu. Jangan keliru. Silakan tu. Da'i Luqman dan para penonton yang mulia sekalian. Benar sekali soalan yang dikemukakan ni. Hidup ni ibarat roda. Kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Jangan kita buruk sangka pada orang. Saya nak bawa satu cerita berlaku pada zaman kerajaan Bani Umayyah sebelum daripada Umar bin Abdul Aziz. Ni khalifah yang terkemuka ni. Sebelum khalifah yang terkemuka ni, yang menjadi khalifah adalah abang ipar dia. Nama abang ipar dia adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ni seorang khalifah yang saleh sebenarnya. Handsome, saleh. Meninggal dunia pada usia muda. Beliau ni mempunyai banyak gubernur. Antara seorang gubernur bernama Ikrimah Al-Fayyad. Ikrimah yang pemurah. Ikrimah yang pemurah. Dalam pada itu ada seorang lagi bernama Khuzaimah bin Bishr. Dia juga seorang yang punya hubungan baik dengan Raja Sulaiman ni tadi. Dan dia seorang yang suka berderma. Bantu orang ni. Ramai orang dibantunya. Tiba-tiba seperti kita gambarkan tadilah. Dia dalam keadaan senang, bantu orang ramai, tiba-tiba jatuh susah. Maka tukar hidupnya daripada senang nanti terus susah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca cerita cuma boleh sedih. Sehingga tak ada punya makanan untuk dimakan. Terpaksa berkurung kat rumah dan bercakap pada isinya, nampaknya beginilah hidup kita. Isinya berkata, memanglah bang ya, saudara ketika senang begitu ramai, saudara ketika susah tak ada, sukar dicari. Tak apalah, kita duduk rumah makanlah apa yang ada. Susah sekali hidupnya. Maka Khuzaimah ni tidak lagi datang ke program-program diraja. Maka Ikrimah ni perasan. Ikrimah ni gubernur. Dia perasan, mana pergi Khuzaimah ya? Khuzaimah ni bukan gubernur ya, bukannya menteri besar, bukan ketua menteri, bukan, dia orang biasa tapi kaya. Maka Ikrimah pun tidak melihat lagi kelibatnya. Orang kata dia jatuh susah sekarang tuan. Susah. Kenapa dia susah? Mereka menceritakan orang pinjam duit dengan dia tak bayar. Perniagaan dia buat gagal, investment buat salah. Maka dia jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Ikrimah pun kesian mati. Allah, kesiannya orang baik macam dia jatuh miskin. Tak ada orang bantu ke? Tak ada.
Ikrimah waktu malam itu siapkan wang sebanyak 4,000 dinar. Banyak tau. 4,000 dinar ni da'i macam 400,000 kita tahu nilai hari ini. Sediakan wang dinar, letak dalam bekas, keluar perlahan-lahan waktu malam dengan pembantunya, sampailah ke rumah Khuzaimah. Khuzaimah bin Bishr. Sampai ketuk pintu, dia kata pada pembantu dia, duduk jauh-jauh sikit, aku nak cakap dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pakai tutup muka semua, tak nampak wajahnya. Maka Khuzaimah pun keluar, siapa tuan? Saya datang untuk bantu tuan. Siapakah tuan ni? Kata Khuzaimah. Ikrimah menjawab, nama susah sikit tuan. Jangan tuan-tuan sangka Khuzaimah tu nama orang perempuan tau. Khuzaimah tu nama orang lelaki dalam bahasa Arab. Khuzaimah, Maisarah, Talha, Muawiyah, Mughirah ni nama lelaki ada tak semestinya perempuan tu ada ramai orang kita. Tak apalah, nama begitu tak ada masalah. Maka Khuzaimah yang asalnya kaya jatuh miskin ni pun terkejut waktu malam orang datang pakai macam Zorro ini. Bagi kepadanya satu jumlah beg yang penuh dengan duit, dan dia tahu pun duit, goyang-goyangkan duit, bunyi macam logam seperti itu. Tanya, siapa tuan ni? Lelaki ni berkata, Jabir Atharatil Kiram. Ini perkataan Melayu, saya nak terjemah agak susah lah. Ini mesti sebut Jabir Atharatil Kiram, maknanya penjamin kelemahan orang yang kaya. Maknanya penjamin tergelincirnya orang kaya jatuh miskin. Maknanya apa kita nak sebut ni? Jabir maknanya orang yang menggelukan, menggamkan, membetulkan kesilapan orang kaya. Orang kaya dia jatuh miskin, maka ini pembantunya. Pembantu orang kaya saat dia bankrupt. Macam itulah. Pembantu orang kaya yang sedang bankrupt. Maka Khuzaimah terkejut. Siapa kamu? Beritahulah. Dia kata, cukup. Kalau aku beritahu, aku datang waktu siang. Aku datang waktu malam ni semata-mata untuk engkau tak tahu siapa aku. Maka Khuzaimah pun membuka beg tersebut dengan isinya, melihat Allah, emas, dinar. Memang mereka boleh jadi kaya. Bayar hutang dan sebagainya. Maka Ikrimah ni pulang ke rumah waktu malam. Isinya pula marah. Abang pergi mana malam ni? Ada cari perempuan kan? Itu dalam cerita dibawakan. Dalam Uyunul Akhbar menceritakan demikian. Dia pun menangkan isinya, sabar. Tak, abang ada kerja penting. Cuba cerita apa? Bini ni tak tahu. Akhirnya dia pun cerita, dia terpaksa cerita. Suami isteri ni minta. Tapi rahsia tahu. Kita berdua. Dengan kita punya pembantu saya tahu. Kerana Khuzaimah tengah susah sangat. Dia orang baik. Maka tuan-tuan, Khuzaimah kemudian dapat wang tersebut, bayar hutangnya, baiki hidupnya. Dia pergi ziarah raja yang bernama Sulaiman bin Walid ni dekat Palestin pada masa itu. Jumpa dengan Raja Sulaiman di Palestin. Raja Sulaiman ni pun terkejut. Allah, Khuzaimah, kau apa hal lama tak datang jumpa aku? Agaknya gitulah. Khuzaimah jawab, tuanku saya jatuh miskin, bankrupt. Habis macam mana kau jadi senang? Kenapa kau tak minta tolong aku? Khuzaimah kata, itulah kelemahan saya tuanku. Saya memang malu nak minta tolong kau orang. Allahu Akbar. Habis macam mana kau jadi kaya macam ni sekarang? Pakaian kau, kuda kau apa semua ni? Jawapan Khuzaimah pada satu malam, tuanku ada seorang datang jumpa saya. Saya tanya nama dia, dia tak beritahu. Dia kata namanya Jabir Atharatil Kiram. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tuan-tuan carilah dalam Google ke apa, jumpa perkataan Jabir Atharatil Kiram, cerita ni memang best. Ya Allah, kalau dilakonkan best. Maka akhirnya Raja berkata, ya Allah hebatnya, siapa dia tu? Khuzaimah berkata, tuanku saya tidak tahu. Saya tanya dia tidak jawab. Dia tak mau jawab. Kamu kena cari itu siapa tu? Kata Sulaiman. Maka Khuzaimah pun dipendekkan cerita, raja pun memang sayang dengan dia. Engkau ni dah jadi kaya sekarang, aku memang nak ambil engkau. Aku ambil engkau jadi gubernur kepada Jazirah dan kawasan-kawasan sekitarnya. Macam Saudi Arabia lah pada masa itu. Engkau jadi gubernur kat sana. Kau take care tempat ini. Maka Khuzaimah pun dia pergi surat lantikan. Dia pergilah ke wilayah yang lantik sebagai gubernur. Dulu dia bukan gubernur, mungkin dia dulu orang kaya daerah agaknya. Maka dia pun pergi ke tempat tersebut, dia tunjuk kepada gubernur yang ada, ni hari sudah berlalu, dulu kau kat atas, engkau kat bawah. Aku dilantik menjadi menteri besar kat sini, gubernur kat sini. Kau boleh pergi tempat lain. Maka si Khuzaimah ni pun menjawab jawatan penting sebagai gubernur yang dilantik. Dia pun, orang yang ada, dia suruh letak jawatan dan dia ambil tempat tersebut. Dia naik saja, dia terus cek akaun negara dan sebagainya, dia dapati ada penyimpangan tertentu. Dia pun ambil tindakan, tanya pada gubernur yang lama. Siapa gubernur yang lama ni tuan? Mana begini? Apa sahaja macam ni? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak macam tu? Akhirnya gubernur yang lama tidak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, maka hukuman dikenakan kepada dia. Dia penjarakan.
Tak jawab kan, maka dipenjarakan. Tuan-tuan ni boleh kawan sekalian. Kemudian isteri yang dipenjarakan ni tuan-tuan bercakap pada pembantunya, kau tolonglah pergi jumpa dengan gubernur dan beritahu kepada dia tak patut buat begini kepada Jabir Atharatil Kiram. Maka pembantunya pun datang berjumpa dengan gubernur yang baru nanti, iaitu Khuzaimah tadi. Tuan, boleh tak saya jumpa dengan Tuan Empat Mata? Boleh. Keluar yang lain semua ni, ada benda penting nak cakap. Maka dia cakap kata Tuan Amir, Tuan Gubernur, tak patut Tuan buat pada Jabir Atharatil Kiram. Nama gelaran dia. Jabir siapa? Jabir macam aku pernah dengar je. Dia tak patut Tuan buat pada Jabir Atharatil Kiram. Saya setakat tu je saya cakap. Maka Gubernur ni pun terkejut. Dia tahulah yang dimasukkan dalam penjara itu. Itulah Jabir Atharatil Kiram. Setahun duduk dalam penjara. Dia pun pergi jumpa, dia tengok orang tu dalam keadaan lemah, kusuk masai. Dia pun suruh buka pintu penjara, dia buka sendiri dan dia ambil gari dan sebagainya dia pakai untuk dirinya. Maka yang sebelum itu dalam keadaan dibiarkan namanya Ikrimah Al-Fayyad. Itulah dia gubernur yang datang waktu malam untuk membantunya dan dia tidak buka mulut. Aku yang bantu kau, tak cakap. Hidupkan roda tuan-tuan. Maka malulah Khuzaimah bukan kepalang kerana orang yang ditangkap itu adalah orang yang membantu dia sehingga dia jadi senang. Sehingga dia keluar dari masalah-masalah keuangan dia. Maka dia pun menyediakan kuda dan pergi ke Palestin semula bersama dengan Ikrimah Al-Fayyad. Dan berjumpa dengan tuanku. Tuanku, baru kejap aku lantik kau, setahun kau dah datang. Apa hal kau nak minta ni? Jawapan Khuzaimah kepada tuanku Amirul Mukminin Sulaiman bin Malik, raja yang saleh ini, abang ipar kepada Umar bin Abdul Aziz ni, yang lupa seorang yang saleh. Kenapa awak kau datang? Apa benda penting kau nak beritahu aku? Maka kata Khuzaimah kepada Amirul Mukminin Sulaiman bin Malik, tuanku baik Patih ada satu berita penting nak sampaikan. Yang tuanku tanya dulu. Sekarang Patih dah dapat tangkap. Siapa tu Jabir Atharatil Kiram? Ya Allah, inilah orang yang dipenjarakan. Ikrimah Al-Fayyad. Kenapa kau tak cakap? Dia kata, saya nak biarlah kerana Allah. Tuan-tuan, buat baik kita ni tak payah tunjuk pada manusia, tuan-tuan. Takut kita tunjuk pada manusia ni, takut akhirnya kita jadi tak ikhlas. Riak. Itu sebab antara doa Nabi, saya nak tekan kepada tuan-tuan, antara doa Nabi yang paling hebat Nabi baca, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, peliharalah diri aku ni daripada nifaq dan amalan aku daripada menunjuk-nunjuk, dan jagalah ya Allah lidah aku daripada berbohong, dan jagalah mata aku dia melihat yang haram, kerana engkau lah yang mengetahui apa yang dilakukan oleh pengkhianatan mata. Jadi akhirnya bila Khalifah Sulaiman ni melihat, Allah Akbar, hebatnya engkau seorang penerima dermawan yang hebat, engkau pun mengaku kesalahan engkau kan. Jadi sekarang aku bagi jawatan ni kepada Ikrimah lah, aku kembalikan jawatan ni pada dia. Terpulang dia nak buat apa kat kau, engkau salah terhadap dia, engkau ambil tindakan tanpa betul pada dia. Ikrimah pun berkata pada tuanku bagi saya jawatan ni, saya dibagi dua pilihan. Sekarang saya ada jawatan dan saya boleh menyingkirkan dia, tapi saya tak pilih itu. Saya sayang kepada dia, saya ampunkan dosa dia. Bagilah wilayah ini bagi kepada dua untuk kami. Akhirnya raja ni pun bagi Armenia, Azerbaijan kepada Ikrimah yang baik hati ni, dan kekal jazirah ini di bawah Khuzaimah. Mereka menjadi gubernur sampai Sulaiman bin Abdul Malik wafat. Saya bawa kisah ni tuan-tuan untuk kita belajar tentang semangat membantu orang. Yang paling best sekali kalau kita buat tu memang kerana Allah. Tak mau tunjuk kat orang, tak mau menampakkan kita hebat, tak mau gain followers. Dia buat benda ni biar orang nampak satu dunia. Benda kecil je, tapi buat biar satu dunia tahu. Tuan-tuan, kita takut amalan kita tak diterima oleh Allah, tuan. Allah Akbar. Orang yang baik ni adalah orang yang hanya mengetahui kebaikannya setelah ketiadaannya di atas muka bumi. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua menjadi seorang seperti mana Khuzaimah dan juga Ikrimah ni, seorang dua individu yang cukup memberikan satu semangat untuk kita melakukan juga memberikan kebaikan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, Datuk, kita nanti berehat sebentar, terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mempelajari ilmu berkaitan dengan topik kita, hidup ibarat roda. Jadi sudah sepanjang tempoh masa kita bersiaran pada pagi ini, sudah banyak input-input juga ilmu-ilmu pengetahuan berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan ujian, berkaitan dengan kepentingan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Jom sama-sama kita ambil ilmu ini dan jadikan sebagai amalan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Ibu Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. 1. Anak-anak yang mengabaikan kebajikan orang tua mereka, tidak menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya. Adakah suatu masa nanti anak-anak mereka pula melakukan perkara yang sama kepada mereka? Dan yang keduanya, adakah pernah berlaku peristiwa seperti itu semasa hayat Rasulullah sebagai iktibar kepada umat bahawa hidup kita tak ubah seperti putaran roda? Terima kasih Dr. Na'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Dok. Mentaati bapa ni satu benda yang sering kali dibawa dalam versi, dalam tuntutan Allah bersama dengan ketaatan kepadanya. Di beberapa tempat daripada Al-Quran. Bahkan tidak pernah dipisahkan. Sebab sebagai contohnya surah Isra' yang merupakan surah yang sangat Nabi cintai, Nabi baca setiap hari. Ya. Surah Isra' itu antara ayat yang merupakan satu arahan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kamu kewajipan untuk taat kepadanya, beribadah kepadanya dan buat baiklah kepada kedua bapamu. Begitu juga surah Luqman, anishkurli wa li walidaik. Buat baik kepadaku, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua bapamu. Maka apabila seseorang itu mengabaikan tanggungjawab ini, ada asar yang menunjukkan tak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia lagi berbanding dengan dosa melakukan uquq al-walidain, iaitu derhaka kepada bapa. Dan derhaka kepada bapa ni seperti disebut dalam kitab Kabair oleh Imam Az-Zahabi, merupakan satu daripada dosa-dosa yang paling besar, yang memang dosa yang mengundang kemurkaan Allah di dunia lagi sebelum akhirat. Pernah satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia melihat seorang lelaki yang telah dipukul oleh anaknya. Dipukul anaknya macam dipukul binatang. Kama yadribul hamir, macam dipukulnya keledai. Ya, maka lelaki yang dipukul itu semua kata, "Fulan, jangan pukul bapa engkau lah Fulan. Kenapa buat begini Fulan?" Dipukul lagi bapanya. Akhirnya bapa yang dipukul itu berkata, "Kerana aku dipukul demikian, beginilah aku lakukan pada bapa aku dahulu." Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kita kena ingat ya, kama tadinu tudan. Bagaimana kau buat kat orang, maka benda yang sama akan dilakukan kepadamu. Ya, seperti kata Al-Imam Syafi'i dalam bab yang lain berkaitan dengan buat jahat ni, kena ingat tau, orang yang berzina, na'udzubillah, nanti akan ada orang berzina dengan isterinya. Orang berzina dengan bujang orang, nanti akan ada orang berzina dengan anak perempuannya. Maka jangan main tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Kita berkata tadi bahawa hukum karma ni tidak berlaku. Tapi kita meyakini bahawa Allah itu Maha Adil. Allah Ta'ala boleh membalas keburukan seorang macam juga kebaikan. Kita jangan main tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala ni bila menyebut tentang sifat Allah, ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Wa alamu anallaha syadidul iqab wa annahu wal ghafurur rahim. Tahulah Allah itu dahsyat hukumannya. Baru datang kasih penyayangnya. Maka jangan kita mencabar Allah SWT. Maka satu hari zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, datang seorang lelaki mengadu kepadanya. Hadis ini Nasa'i, Abu Dawud dan lainnya, dan juga Al-Baihaqi, contohnya Tabarani, bahawa datang lelaki ni beritahu Sayyidina Umar, "Sayyidina Umar, anak saya derhaka lah Sayyidina Umar." Anak saya derhaka. Tolong nasihat dia. Sayyidina Umar ni seorang nasihatnya dengari orang. Sayyidina Umar bercakap dengan ikhlasnya, masuk dalam hati orang tuan-tuan. Menusuk kalbu. Ya, kita ni doalah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang semikian. Cakap orang dengar, cakap pada isteri dengar, pada anak dengar sebagainya. Maka Sayyidina Umar panggil anak lakinya, "Fulan, jangan derhaka pada bapa engkau lah Fulan. Tak baik Fulan kau buat begitu, dia bapa engkau." Maka budak lelaki ni pun berkata kepada Sayyidina Umar, "Sayyidina Umar, sebelum seorang bapa diderhakai oleh anaknya, adakah mungkin seorang bapa menderhakai anaknya?" Kita selalu sebut isteri ingkar pada suami. Tapi pernah tak kita bincang kenapa suami tak sayang ke isteri? Kenapa tak meraihkan isteri?
Kenapa kita tak jadikan perbincangan itu meliputi semua? Kita selalu sebut anak derhaka, tapi kita pernah cek tak? Kenapa anak tu derhaka ya? Apakah bapa dia menyebabkan dia derhaka? Maka akhirnya Sayyidina Umar pun tercengang mendengar soalan itu. Sayyidina Umar kata, ya, mungkin seorang bapa boleh derhaka kepada anaknya. Cuba Sayyidina Umar terang kepada kami, bagaimana bapa derhaka kepada anak? Sayyidina Umar pun jawab. Sayyidina Umar ni kata-katanya Nabi bersabda muhaddas. Muhaddas ni maksud Sayyidina Umar ni dia bercakap dalam keadaan seolah-olah macam wahyu itu ada padanya. Kerana orang beriman dia dapat 1/46 daripada wahyu. Orang beriman yang saleh, yang bertakwa, Allah beri kepadanya 1/46. Kata-kata dia betul macam wahyu. Maka Sayyidina Umar seorang daripadanya. Sayyidina Umar berkata, seorang bapa boleh derhaka kepada anak? Ya, boleh. Yang pertama, bila dia memilih isteri bukan di kalangan orang yang baik-baik. Dah dia kahwin dengan orang sedemikian, dia tak berusaha untuk baiki isinya. Ini satu kemalangan lah. Satu kecelakaan. Dan dia pilih isi orang biasa-biasa, orang mungkin orang yang terjebak dalam maksiat. Dia kena berusaha untuk jadikan perempuan itu taat. Jangan dia biarkan begitu saja. Maka itu tanda dia akan derhaka kepada anak yang akan dilahirkan di sini. Yang kedua, Sayyidina Umar kata, dia jadikan bapa derhaka bila dia tak bagi nama anak yang baik-baik. Yang ketiga, seorang lelaki itu jadi derhaka kepada anaknya bila anaknya lahir. Dia tidak berusaha untuk menjadikan anak itu salih muslim, salihah muslihah. Dia tak hantar pergi belajar Quran. Dia tak perlu belajar agama. Dia kata, tak apalah, lebih kuranglah bapak lu macam ni juga. Dia tak tahu cabaran zaman sekarang begitu dahsyat. Kita dulu da'i muda ni kan. Saya 40 tahun lalu pergi mengaji malam. Kadang takut hantu apa semua, pergi jalan jauh. Nak pergi dapat, tapi pergi. Kalau bapak cakap kau tak mengaji, kau jangan tidur kat rumah. Takut bapak pada hantu. Takut. Betul kan? Tapi hari ni kau cakap pada anak kita, kau jangan balik rumah. Dia tidur kat kedai mamak. Dia pergi mana-mana, lagi kita takut. Betul kan? Zaman dah berubah kan? Maka lelaki ini, Sayyidina Umar kata padanya, 3 lelaki yang tidak berguna di sisi Allah. Dia pilih isteri yang tidak salihah, kemudian tak berusaha untuk mensalihahkannya. Yang kedua, dia tidak memberi nama yang baik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, dia tidak memberi kepada mereka peluang untuk belajar Islam. Maka jawapan budak lelaki yang disifatkan derhaka oleh bapa ni tadi, wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, untuk pengetahuan tuan, ayah saya melengkapi 3 perkara ni tadi. Dia berkahwin dengan ibu saya. Ibu saya seorang perempuan jalanan, perempuan apa dipanggil perempuan ahli maksiat. Dan malangnya dia tak berusaha nak baiki mak saya lepas berkahwin. Dia biarkan mak saya begitu. Yang kedua, bila saya lahir, dinamakan saya pun nama pun kelawar. Dan nama kelawar, siang saya tidur, malam saya keluar. Kan? Ju'lun. Maknanya nama pun tak elok. Tuan, bagi nama yang elok-elok pada anak-anak tuan. Bagi nama sahabat Nabi, bagi nama sahabiah. Bagi nama yang punya makna yang baik-baik. Dan yang terakhir sekali, wahai Amirul Mukminin, masa saya kecil, dia tak pedulikan saya belajar. Dia tak ada hantar saya ke tempat belajar Quran, belajar hadis. Dia tak ada titik beratkan saya fardu ain. Habis semua, ahlan wa sahlan wa jalan. Maka Sayyidina Umar panggil lelaki itu semula dan berkata kepadanya, wahai lelaki, ketahuilah engkau, sebelum aku sebat budak ni, aku sebat engkau dulu. Sebelum engkau menyifatkan dia derhaka kepada engkau telah derhaka kepadanya. Maka kita ni bapa-bapa, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang akan berkahwin, yang telah berkahwin, yang akan datang cucu, ambillah berat perkara-perkara sedemikian. Jadi kadang-kadang satu benda itu implikasi yang berlaku pada kita, what you give, you get back. Orang kata kan, apa yang kau buat, maka itulah yang kau akan terima. Maka jangan menyesal, melainkan sesalilah diri sendiri. Baikilah diri kita, masih banyak peluang selagi matahari tak terbit di barat dan selagi nyawa tak sampai ke tenggorok, ke halqum, maka doa kita masih diterima, taubat kita masih diterima. Baikilah dalam kesempatan yang ada, peluang-peluang yang masih banyak. Allahu Akbar. Jadi 3 sifat bapa derhaka tersebut agar kita semua dapat hindari. Jadi kita perlulah di sini kita perlu cakna. Yang pertama sekali kena didik isteri kita. Yang keduanya adalah namakan anak kita dengan nama yang baik, dan juga yang ketiganya pastikan kita berikan ilmu-ilmu yang berguna, ilmu agama kepada anak-anak kita. Insya-Allah mereka akan menjadi anak-anak yang berguna kepada kita di suatu mana kita sudah tua nanti, insya-Allah. Jadi jom kita balik dengan soalan berikutnya, Datuk. Daripada Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dengan sentiasa memandang orang yang lagi rendah
atau kurang daripada kita membuatkan kita untuk sentiasa merasa qanaah dan syukur. Ini kerana nikmat ini jika tidak ditambat dengan rasa syukur menjadikan seseorang itu sentiasa tidak cukup kerana sentiasa melihat kelebihan nikmat orang lain, kerana hidup ini ibarat roda, berbila masa sahaja kita boleh berada di atas dan di bawah. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Datuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kadang-kadang ialah kita baca wisdom daripada orang lain. Antara buku yang menariklah kita boleh baca 7 Habits of Highly Effective People kan. Buku ni ialah orang dakwa antara terbaik. Sebenarnya apa yang dikemukakan dalam buku ni semuanya daripada hadis Nabi. Ya, antara kata-kata beliau, lihatlah orang yang naik basikal, kalau kita ni jalan kaki, kita naik kereta lihat orang naik basikal, kalau kita naik basikal lihat orang jalan kaki, kalau kita jalan kaki tengoklah orang yang tak ada kaki. Ya, kalau kita tak ada kaki, adalah dia punya gambaran dikemukakan. Tuan-tuan, ini semua dalam hadis Nabi tuan-tuan. Apa yang kita hairan tuan? Boleh kita baca sebagai satu tambahan bahan tambahan untuk kita baca. Tapi sebenarnya jangan lupa asasnya semua daripada Islam. Nabi telah bersabda 1400 tahun yang lalu. Ya, kata-kata beliau ni direkodkan dalam hadis Tirmizi dengan sanad yang sahih. Unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang kurang daripada kamu, jangan lihat orang lebih daripada kamu. Kerana melihat orang yang kurang daripada kamu akan menyebabkan kamu tidak menghina, meremeh-temehkan, memandang kecil kepada nikmat yang Allah beri pada kamu. Ya, jadi hidup ni memang begitulah kehidupannya. Hum darajatun indallah. Manusia ni ada darjat-darjat di sisi Allah. Yang berjaya, yang belajar dulu pandai, tapi pada hari ini akhirnya mungkin bawa kereta e-hailing saja. Mungkin ada seorang dulu yang tak berapa, yang selalu kena halau daripada kelas, yang selalu ponting. Hari ini mungkin jadi seorang bos. Kita pun tidak tahu. Ya, pada satu masa dulu orang ni keluarganya kaya raya, pada hari ini kita jumpa mungkin sudah tak ada tempat tinggal. Maka inilah dia kehidupan. Kerana seperti yang disebutkan tadi, dunia ni merupakan dar ibtila, bukannya dar jaza. Dunia ni merupakan tempat ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia memang dalam kesukaran, dalam ujian. Senang itu ujian, kaya itu ujian, susah itu ujian, sakit itu ujian, isteri itu ujian, suami itu ujian, anak-anak, semuanya ujian. Jadi balik kepada perkara ini tadi, kita melihat dan timbulkan dalam diri kita, ya Allah ya Tuhan, walaupun aku susah macam mana pun, tapi sebenarnya ada orang lebih susah daripada aku. Ya, walaupun macam mana pun aku senang, aku patut bersyukur. Aku tak perlu lihat orang lebih kaya daripada aku hingga menyebabkan aku memperkecilkan nikmat ni. Satu lagi seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Dan dia ceritakan keadaannya. Kita nak ambil cerita tersebut, sebenarnya kita nak berhenti berehat sebentar. Sebab apa, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jadi nak tahu apakah kisah yang nak dikongsikan oleh yang baga datuk kita, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi di TV9, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, di samping kita membincangkan topik berkaitan dengan hidup roda, agar kita memberikan satu keinsafan kepada diri kita, agar kita sentiasa nak melakukan apa pun, lakukanlah perkara-perkara yang kebaikan, dan kalau boleh ada saja sekelumit perasaan nak melakukan kejahatan itu, kita doakan agar Allah SWT jauhkan kita daripada melakukan perkara kejahatan tersebut, insya-Allah. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, Datuk ada nak berkongsikan kepada kita satu kisah berkaitan dengan di antara Nabi SAW dengan sahabat Nabi. Jadi jom kita sama-sama dengarkannya. Silakan Datuk. Dalam satu peristiwa ketika Nabi SAW bersembang dengan para sahabat, dan sembang Nabi semuanya benar-benarlah perkara yang benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak berkata benda yang kebenaran. Maka sahabat-sahabat pun ceritakan perihal keadaan masing-masing. Seorang daripada mereka mengatakan, saya ada khadam, Rasulullah. Maka Nabi pun terus menjawab,
mengatakan bahawa kalau begitu engkau ni di kalangan sultan, engkau di kalangan raja. Mana cerita kepada kita tuan-tuan dalam hidup ini makna berbeza-beza seorang daripada yang lain. Ada yang kehidupannya senang lenang, ada yang kehidupannya biasa-biasa, ada yang kehidupannya kurang daripada orang lain. Tapi apa pun bersyukur kepada Allah SWT dan lihatlah kepada nikmat yang diberikan kepada kita. Itu sebab satu hari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an datang sembahyang dalam satu konteks, riwayat Al-Hakim, bahawa seolah-olah dia datang lambat dalam sembahyang. Sedangkan dia salah seorang daripada sahabat ahli syurga yang 10. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai Abdul Rahman, perniagaan maju nampaknya. Nabi menegur dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Maka Abdul Rahman pun mengambil sikap atas teguran Nabi itu, berkata, kalau begitu ya Rasulullah, saya sering terlambat. Saya nak wakafkan semua harta saya untuk Islam. Habis saya duduk kat masjid dan saya akan beribadah kepada Allah dan boleh berada di sahabat pertama yang awal. Maka jawapan Nabi SAW ini penuh hikmah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihatu khairun min ghina wa tibun nafsi minan na'im. Jawapan Nabi ini memang menjawab segala kemusykilan kita, ya. Nabi kata tidak ada masalahnya, tidak ada isunya pada orang yang kaya yang beriman. Orang yang beriman, yang kaya, yang saleh, Allah beri padanya limpahan harta, bagus baginya. Tetapi bagi orang yang tidak kaya, hendaklah dia bersyukur. Dia mungkin ada nikmat sihat. Kan? Kalau orang itu kaya tapi selalu ke hospital, kena dapat rawatan tertentu, ubatnya pun mahal kadang-kadang. Kan rawatannya pun bukan dekat carang-carang tempat, ujian Allah untuknya. Menguruskan kekayaan, maka Allah beri package. Yang kamu ni tak ada nikmat kaya macam dia, tapi hidup kamu sihat. Kamu ada isi, ada keluarga, ada apa. Dalam kedua-dua keadaan, baik kamu orang kaya, kamu orang miskin, wa tibun nafsi minan na'im. Dalam hidup ni mesti kita mempunyai niat yang baik-baik. Tengok orang kaya berderma, kita fikir, ya Allah, kalau aku kaya aku nak buat macam dia. Kan? Orang kaya pula tengok, ya Allah, orang miskin ni awal dia datang sembahyang Jumaat. Kalau aku tak ada harta, aku nak urus. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam apa jua keadaan hati ni mesti baik. Jangan buruk sangka kat orang. Jangan melabel orang yang bukan-bukan. Ya, jangan kita viralkan benda yang kita tidak pasti. Sedangkan kita tak tahu apakah orang itu dalam kebaikan ataupun tidak. Kan? Jadi itu sebab lihat apa sahaja dan serah kepada Allah SWT. Dalam kitab Ibn Athaillah Iskandari, Hikam Ibn Athaillah mengatakan, orang yang dalam hidup ini terlalu banyak menceritakan hal orang, terlalu banyak observe hal orang, terlalu banyak respon pada keadaan yang kelilingnya. Sebenarnya orang ni tanda hati dia mati. Kerana kita tak perlu jadi sophisticated untuk tahu semua benda. Dan akhirnya kita jadi orang yang paling tak bahagia sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, madailah Allah bagi kita mata, terhad penglihatannya, kan? Kata Imam Ghazali. Telinga, terhad pendengarannya. Ya, kata-kata kita pun tak didengar oleh semua orang. Maka ini semua tanda Allah Ta'ala nak dalam hidup ni kita membataskan diri kita. Tak payah over sangat, tak payah nak tahu semua benda sangat, tak payah nak respon semua benda itu seolah kita lah yang paling bagus. Sebenarnya kita tersilap dan terjerat dengan sifat ghurur sebenarnya, iaitu tertipu dengan diri sendiri sebenarnya. Allah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Datuk tu. Kita kadang-kadang ni dah rasa tenang dah, hidup kita ni bahagia dah, tapi disebabkan hanya kita nak suka masuk campur hal orang lain, akhirnya kita sendiri yang mendatangkan masalah dan kekusutan di dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama kita lebih banyak melihat kepada diri sendiri daripada melihat apa yang ada pada diri orang lain. InsyaAllah sama-sama kita syukuri. Jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Kak Yat kita, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas dasar apakah seseorang yang seluruh hidupnya hanya berada di putaran bawah yang bagi kita terlihat perit tapi tidak baginya? Bukankah bahagia dan syukur itu subjektif untuk kita menilainya hatta kedudukan di mana pun kita berada? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Silakan, Tok. Ya, benar. Apa sahaja yang kita lalui ini kita rasakan kadang-kadang merupakan satu penderitaan. Tapi bagi orang yang kacamata perspektifnya, kalkulator akhiratnya, dia pandang satu nikmat. Sehingga dikatakan oleh mereka, sebahagian dari mereka menerima musibah yang berlaku dalam hidup, gembiranya menerima musibah itu melebihi seseorang kita mendapat nikmat yang paling dia suka. Apa contohnya? Ya, dia mendapat satu musibah, kehilangan mungkin satu anggotanya, kegembiraannya pada musibah itu melebihi seseorang kita mendapat nikmat yang paling dihargai olehnya. Itu sebab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat terkemuka ni, beliau adalah seorang yang sangat soleh, musleh,
yang Nabi pernah ada riwayat menunjukkan bagaimana Ubay bin Ka'ab menanyakan kepada Rasulullah baca ayat ini, kenapa tak baca di sini? Nabi terlupa. Nabi terlupa tu adalah satu kaedah untuk tunjuk kepada kita bagaimana betulkan imam ketika sembahyang. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab ni punya hebatnya sampai Nabi pun salah seorang daripada mufti pada zaman Nabi. Ya, maknanya kata-kata yang diterima oleh Nabi. Ubay bin Ka'ab ini mengetahui kelebihan demam. Demam menghapuskan dosa. Maka Ubay bin Ka'ab minta kepada Allah SWT supaya menjadikan hidupnya sentiasa demam sampai dia meninggal dunia. Ya, seperti riwayat dikemukakan contohnya dalam Hilayatul Auliya, mengatakan bahawa bila anaknya mengebumikan ayah, badannya masih panas lagi. Demam. Tapi dengan demamnya dia tak pernah tinggal sembahyang berjemaah dengan Nabi. Dia tak pernah tinggal jihad bersama dengan Nabi. Tak pernah meninggalkan amal saleh, tahajud dan sebagainya. Ya, kata si anak, Allah merahmati ayah. Dalam hidupnya sepanjang hidup dia demam. Kerana setiap kali demam itu berlaku pada seseorang macam mereka ni, maka dia menerimanya sebagai anugerah daripada Allah kerana setiap demam menghapuskan dosa. Tapi kita jangan buat, tuan. Kita tak sama iman macam mereka. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Jangan kita pula mencampakkan diri kita kebinasaan kerana iman kita tak sama macam mereka. Tapi kesungguhan para sahabat ni dapat kita lihat dalam apa saja bentuk ujian musibah menimpa mereka, pada mereka nikmat. Pada mereka penghapusan dosa. Itu belum lagi kita cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan seorang yang Nabi SAW sebut sebagai ahli syurga. Istighfarnya didengari oleh malaikat. Tentulah para sahabat lebih tinggi makamnya daripada beliau. Tetapi nak ceritakan bagaimana kesungguhannya ketika mengalami penyakit, ibunya suruh dia berdoa supaya minta kepada Allah, dan ibunya tahu doanya itu mustajab. Dia berdoa kepada Allah untuk memenuhi permintaan ibu supaya sembuhkan penyakit kusta yang dialami. Ya Allah, tinggalkanlah satu bahagian dekat tapak tangan ni sebesar wang 1 dirham, macam kita 50 sen yang dulu-dulu yang besar tu. Supaya bila setiap kali aku nak melakukan maksiat, aku tengok, aku teringat aku pernah sakit dan kau sembuhkan. Allahu Akbar. Hebat betul lah. Bila mendengarkan kisah pada yang berkata Datuk daripada tabi'in kepada sahabat, Masya Allah. Maka kita ni seperti mana kata Datuk jugalah, kita kalau boleh janganlah minta demam. Sebab kalau kita ni kalau demam minta selalu ni rasanya tak buat kerja dah, tak jadi kerja apa pun satu. Jadi jom sama-sama kita ambil iktibar daripada kisah yang dikongsikan oleh Datuk untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya tu daripada Fatin Syahidah. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, kata-kata yang kita lemparkan kepada orang boleh berbalik kepada kita. Bagaimana untuk kita tetap menjaga lisan dan bersangka baik kepada orang lain? Hati manusia berbolak-balik dan Allah boleh memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bagaimanakah cara untuk kita tetap istiqamah dalam penghijrahan, tak merasa diri lebih baik daripada orang lain dan tak mudah menghukum orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan tu. Antara kitab hadis yang paling baik untuk kita baca, paling menarik sebenarnya untuk kita baca dah tuan-tuan, menambah iman kita kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Antaranya karya Imam Bukhari yang bertajuk Al-Adabul Mufrad. Kitab Adab Mufrad ni cerita adab Nabi, akhlak Nabi macam mana kita nak ikut. Alhamdulillah telah ada terjemahkan dalam bahasa Melayu, tebal macam ni, patut kita baca. Antara kata-kata yang dikemukakan oleh Imam Ali dalam hadis-hadis terakhir daripada kitab ini merupakan satu hadis mauquf kepada Ali. Habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah seorang itu sekadarnya belaka, mungkin satu hari besok jadi orang yang paling kau benci. Dan bencilah seorang itu sekadarnya belaka, kerana mungkin satu hari nanti jadi orang yang paling kau cinta. Jadi hidup ni tuan-tuan, kita bila melihat orang lain beroleh satu nikmat, kita rasa, ya Allah, Tuanku, Engkau boleh beri pada dia, berilah kepada aku, ya Allah. Ya, anak-anak dara di luar sana tengok kawan-kawan berkahwin, ya Allah, Engkau beri pada suami yang saleh, orang handsome, berilah kepada aku juga, ya Allah. Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu miliki semuanya akan akhir, tapi apa yang Allah miliki tidak akan ada nukutahnya. Jadi hidup ni tuan-tuan, bersangka baik dengan Allah, minta yang terbaik. Allah Maha Kaya, macam Allah mampu beri kekayaan kepada seseorang itu. Allahumma atini mithlahu, ya Allah beri pada aku macam kau beri pada dia, kau Maha berkuasa, ya Allah. Ya, jadi dalam hidup ini tuan-tuan boleh kawan sekalian, kita memang dalam konteks itulah berbolak-balik. Hidayah Allah boleh beri pada siapa sahaja. Ada seorang yang musuh Islam yang terkemuka namanya Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Kita tahu kejahatan Abu Jahal. Ketika Nabi SAW sedang sembahyang, dia cuba untuk mengambil batu menghempap kepala Nabi. Abu Jahal ni punya jahat.
Tapi Allah telah melahirkan daripada Abu Jahal seorang manusia Ikrimah. Ikrimah ni pada asalnya malu untuk masuk Islam kerana bapaknya menentang Islam Abu Jahal. Tapi akhirnya bila isinya masuk Islam, isinya pujuk, abang masuk Islam lah. Nabi terima bang. Nama beliau ni tersenarai sebagai seorang layak dibunuh waktu pembukaan kota Mekah. Tapi dia melarikan diri dan akhirnya kembali kepada Nabi dalam keadaan melakukan kebaikan. Dan setiap kali dia baca Quran, dia ciumnya Quran itu, dia kata ini kalam Tuhanku, kalam Tuhanku. Wahai Tuhan, banyaknya dosa aku kepada Islam. Aku nak jadikan hidup aku ini untuk mengkafarakan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Ikrimah ni tuan-tuan dimuliakan, seperti juga Khalid Walid, sahabat baiknya Amr bin Al-As, ya, dan beliau akhirnya mati dalam satu peperangan Yarmuk. Ya, dapat kita baca kisahnya. Jadi jangan kita melihat seorang pada zahirnya hari ini, kerana mungkin masa depannya siapa yang tahu. Hidayah itu boleh Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Maka kita kena dalam hidup ni sepanjang waktu baik sangka. Waspada itu penting. Jangan kita kata pula baik sangka, baik sangka, baik sangka. Mana fulan ni? Dia tengah sembahyang sunat lah, pada hari tidur contohnya. Ya, jadi kita kena gerakkan dia, kena tegur dia. Ya, waktu pejabat ni kena waktu bekerja lah, bukan duha sampai 2-3 jam contohnya. Jadi kita di samping baik sangka, kita kena waspada. Tapi dalam masa sama asasnya seperti yang Nabi pesan kepada sahabat-sahabat tadi, wa tayyibun nafsi minan na'im. Berbaik sangka, baik hati itu sifat orang beriman. Kaya kamu ke, miskin kamu ke, kamu semua di sisi Allah hati itu kena baik. Allahu Akbar. Jadi jangan melihat buruk pada diri seseorang yang lain, tapi lihatlah apakah kebaikan yang akan dilakukannya pada masa akan datang. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, mari kita kabarkan berkaitan dengan hidup ibarat roda. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini, dalam kita bincangkan topik berkaitan dengan hidup ibarat roda. Jom sama-sama kita naraikan lagi beberapa soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita, dan soalan berikutnya daripada Sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad dan Luqman dan penonton setia Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, hidup ibarat roda. Apabila berada di atas dengan segala nikmat kesihatan dan nikmat harta benda, bagaimana untuk kita menzahirkan semuanya itu? Dan apabila berada di bawah, apakah pengajaran yang perlu kita cari atau gali di mana silapnya sebelum terlambat untuk memperbaiki diri? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Datuk. Dalam hidup ini, apa sekalipun, hendaklah kita dekat dengan Allah SWT. Hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, benar kata-kata yang menunjukkan kepada watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yang telah kita uraikan tadi, bahawa Allah Taala berfirman tiada yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Itulah hari yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Alangkah bersama dengan Nabi pun umat Islam kalah di medan Uhud. Jadi orang kata bukan kalah itu. Siapa yang benar kata-katanya? Kamu ke Allah, ya Allah yang mengatakan kalah. Sudah kamu nak kata apa lagi? Ya, macam ada sebagian orang yang mendakwa bahawa Nabi tidak ummi sebenarnya. Nabi boleh membaca, itu pun satu pembohongan sebenarnya. Nabi memang tidak boleh membaca. Tapi tidak boleh membaca Nabi itu satu kemuliaan baginya. Tapi tak boleh membacanya kita adalah aib bagi kita. Berbeza tu. Ya, kerana Allah sendiri menyatakan demikian, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Jadi begitu maksudnya dalam kehidupan ini. Jadi bila tewasnya umat Islam di medan Uhud, menyaksikan bahawa kepentingan untuk mereka sedar dan kembali kepada Allah. Bila Allah bagi komen kan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan, bila baca ayat seperti ini, para sahabat menangis. Mereka melihat Allah menyebut di kalangan kami ada yang cintakan dunia. Aku beri kepada kamu dunia. Ada di kalangan kamu yang cintakan akhirat. Mudah-mudahan kami masuk di kalangan yang cintakan akhirat. Mereka baik sangka sama mereka. Jadi kita ni bila berada di atas, jangan lupa akan tiba waktu untuk kita ada kekurangan dalam hidup. Mungkin kena penyakit, mungkin kena hari tua, mungkin kerana apa-apa sahaja boleh berlaku dalam hidup ini. Jadi ketika berada di atas, hendaklah tunaikan hak-hak Allah SWT. Jangan jadi seperti kisah seorang yang dikemukakan dalam surah Taubah oleh Allah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Bagaimana mengatakan bahawa kalau kami diberi harta kekayaan, kami akan gunakan harta itu untuk bersedekah dan jadi orang-orang yang beriman. Tapi bila diberikan harta, bakhilu bihi. Dia pun lupa pada tanggungjawab. Jadi kita tak mau jadi golongan seperti itu. Dan akhirnya kitab tafsir mengatakan munafik ini bukan Sa'labah yang sahabat Nabi terlibat dalam perang
Badar itu yang telah diampunkan dosanya oleh Allah, bukan Sa'labah yang lain. Nama Sa'labah ni nama yang common di kalangan orang Arab sebenarnya. Jadi akhirnya dengan sebab derhakanya kepada perintah Nabi tak mau tunaikan zakat itu, maka Nabi tidak menerima zakatnya. Datang Abu Bakar pun tidak menerima zakatnya. Umar pun tidak menerima zakatnya kerana Nabi dan Abu Bakar tidak menerimanya. Akhirnya beliau mati pada zaman Uthman. Jadi kita kena ingat ada waktu kita berada dalam keadaan cemerlang, hebat. Tapi hari-hari itu kita tak tahu kekal ataupun tidak. Kita mohon kepada Allah supaya berkekalan. Tapi yang pentingnya mintalah kepada Allah diberikan iman yang tebal. Ya, iman yang kuat. Jadi waktu kita berada di bawah sekalipun, kita tahu ini ujian daripada Allah. Hidup ni semua ujian. Alangkah Nabi hebat macam Nabi Ayub pun diuji oleh Allah dengan kekayaan, kemudian jatuh kemiskinan. Kita baca dalam Al-Quran. Maka kalau Nabi pun mendapat ujian seperti itu, apatah aku lagi? Tentulah aku lebih berhak untuk diuji kerana iman aku tak sekuat mereka. Maka dalam apa jua keadaan, hendaklah kita mendekatkan diri Allah SWT. Bersyukur padanya waktu kaya ada, wa in kana dzu usratin fa nazratun ila maisarah, ada waktu kita, Allah cerita dalam Quran, ya, bagaimana kalau kita dalam keadaan senang, waktu susah, orang berhutang, semua ada penjelasannya dalam Quran. Bahkan dalam perkahwinan pun, kalau orang kaya boleh bagi kepada isinya banyak, kalau ketika miskin tak boleh bagi apa-apa melainkan nilai yang tertentu, Allah ajar kita. Maknanya itulah dia kerukunan hidup. Seumpama roda ni tadi yang berputar, ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. InsyaAllah. Jadi sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang keduanya adalah untuk kita sentiasa beringat-ingat beringat-ingat sewaktu mana kita sedang mendapat kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tidak menyesal bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kemudian harinya. InsyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Tuan Fadli Maksyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah cara atau amalan-amalan yang membolehkan roda kehidupan seharian kita merupakan roda yang diberkati dan diredainya? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan tu. Dalam satu pesan Nabi kepada Ali radhiyallahu an, ya, bahawa Nabi bersabda, ittaqil maharim takun abadan nas. Warda bima kasaballahu laka takun aghran nas. Wa ahbib li nafsika ma tuhib wa ahbib li ghayrika ma tuhib li nafsik takun muslima wa hasin la jarika takun mu'mina wa wala tukthir min adh-dhahik fa inna kathrat adh-dhahik tumitul qalb. Nabi pesan kepada kita tuan-tuan, ya. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah daripada melakukan perkara yang haram ketika seorang diri ataupun di khalayak ramai. Bertakwa, kamu akan jadi orang yang paling seronok beribadah kepadanya. Manis beribadah kepada Allah itu dirasai bila kita meninggalkan yang haram, baik seorang diri ataupun ramai-ramai. Mungkin depan orang kita malu nak buat maksiat. Tapi kalau kita berada seorang diri dalam hotel, ketika kita pergi outstation sebagai contohnya, pada masa itu nak melakukan maksiat bukan perlu pergi ke tempat lain, pada telefon pun boleh buat maksiat. Maka ingatlah keseronokan beribadah kepada Allah bergantung kepada kesungguhan kita meninggalkan yang haram di hadapan ataupun di belakang orang. Yang kedua, redalah dengan apa yang Allah beri pada kamu. Kamu akan jadi orang paling kaya. Yang ketiga, buat baiklah kepada orang lain sebagaimana kamu suka diperlakukan begitu oleh mereka, maka kamu akan jadi orang yang paling beriman. Buat baik kepada orang lain macam kita suka diperlakukan demikian. Betul kan? Ya, wanita muslimat dikasihi. Kita kalau jumpa anak-anak saudara perempuan kita yang belum berkahwin, tolonglah jangan tanya, kau ni bila nak kahwin? Kau ni kenapa belajar tinggi? Kahwinlah dulu. Jangan cakap macam tu. Kesian ke anak-anak dara yang belum berkahwin. Kerana kahwin ni bagi orang perempuan bukan macam orang lelaki. Orang lelaki senang, boleh pinang orang. Orang perempuan tak macam tu. Jaga perkataan kita kepada siapa sahaja, mulakan dengan orang yang rapat dengan kita, yang punya kekerabatan dengan kita. Jaga. Kalau ada dua perkataan ni, mana satu yang patut kita gunakan? Yang agak-agak kalau kena tu, maknanya tak pedih, macam kena peluru hidup lah. Yang keempat, buat baiklah kepada jiran anda, dan saya anda akan jadi orang yang Islam dengan sebenar-benarnya. Yang terakhir, jangan banyak ketawa. Kerana ketawa yang berlebihan ni akan menyebabkan hati itu mati. Maka wasiat yang kedua yang disebut tadi, bagaimana cara kita supaya roda kehidupan kita ni stable, kat bawah ke, kat atas ke, waktu senang, waktu susah, terimalah daripada Allah seadanya, dan amalkan selalu doa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahumma muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Doa ni kata Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Bukhari, merupakan doa yang paling banyak Nabi amalkan, paling selalu, paling kerap, Nabi jarang-jarang meninggalkannya.
Ya Allah, yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agama-Mu. Aku waktu senang aku ingat Kau, waktu susah pun aku ingat Kau. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ini dia perkara yang perlu kita minta kepada Allah selalu. Ya, maka insya-Allah apa saja ujian dalam hidup ini tidak menjadi sukar bagi kita. InsyaAllah. Jadi 5 tips yang dikongsikan oleh Yang Bergaya Datuk berkaitan dengan cara untuk kita nak mendapatkan hidup kita sentiasa diridai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Datuk, sidang betul sekalian, kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod pada kali ini. Jadi Datuk, boleh tak Datuk bacakan sedikit doa ringkas agar kita semua mendapat keberkatan dengan asbab pertemuan kita pada pagi ini, Datuk. Silakan. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, pasangan kami, anak-anak kami, bapa kami, sahabat handai kami, semua orang buat baik pada kami, semua memiliki hak atas kami yang belum dapat kami balas jasa mereka. Semua kaum muslimin muslimat hidup dalam dunia, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa amalana min riya wa alsinatana min al-kazib wa a'yunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, ya Tuhan, kami bersihkan hati kami daripada nifaq, lisan kami daripada berbohong, peliharalah amal kami daripada riya, dan peliharalah mata kami dari melihat yang haram. Engkau lah mengetahui pengkhianatan satu mata itu, ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih kami tanpa henti-henti kepadamu. Allahumma muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Datuk di atas bacaan doa, dan juga mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Datuk, kekalkan Datuk dalam kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Sama-sama, Jadi sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.